Assalamualaikum sahabat-sahabat, dengan rahmat dan perkenan Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu lagi kita dalam sesi perkongsian hari ini. Hari ini saya akan bincangkan 3 senario berkaitan inflasi, di mana 2 daripadanya telah menjadi sejarah dan yang ketiga pula adalah senario terkini yang sedang melanda dunia dan Malaysia. Kenapa bincang semua ini sejarah lampau? Ini supaya kita faham apa yang telah berlaku dan punca kenapa ianya berlaku sedemikian. Dan amat penting belajar dari masa silam. Kerap kali sejarah berulang, hanya manusia yang lupa. Senario yang pertama, Weimar Republic, yang disebut dalam siri sebelum ini. Fikirkan sahabat-sahabat, ini adalah sebuah negara di Eropah, blok barat yang dikatakan bertamadun tinggi, bukan di Afrika. Mereka juga telah menyalahguna kuasa di antara tahun 1914 sehingga tahun 1923. Dalam perkataan mudah, kerajaan mereka telah mencetak wang tanpa had, tanpa sebarang jaminan, tanpa piawai emas. Puncanya ialah negara mereka perlukan wang yang besar bagi membiayai Perang Dunia Pertama ketika itu. Pada awalnya rakyat gembira kerana wang mereka berganda. Selepas beberapa tahun, inflasi mulai menampakkan wajah buruknya. Semakin ramai tidak mampu membeli makanan. Rakyat hilang sabar. Berlaku pergolakan politik dan ekonomi jatuh merudum. Inflasi berganda. Rajah menunjukkan kejatuhan luar biasa nilai mata wang Weimar Germany dalam tempoh hyperinflasi tersebut. Asalnya satu paper mark bersamaan dengan satu gold mark. Gold mark digunakan sebagai piawai. Tetapi pada akhir tahun 1923, 1 trilion paper mark barulah bersamaan dengan 1 gold mark. Akhirnya mereka terpaksa hentikan penggunaan mata wang dan digantikan dengan yang lain. Gambar pula menunjukkan pelajar sekolah membina layang-layang dengan mata wang paper mark. Hyperinflasi kerajaan Weimar capai kemuncaknya pada tahun 1923. Senario yang pertama. Kita lihat kepada senario yang kedua, Amerika Syarikat. Rajah menunjukkan kuasa membeli dolar telah jatuh sejak 1913 sehinggalah 2019. Pada tahun 1913, nilai 100 USD pada tahun 1913 telah berkurang kepada beberapa dolar sahaja pada tahun 2019. Ini menunjukkan bahawa nilai kertas mata wang dolar telah jatuh lebih 90% dalam tempoh 100 tahun tersebut. Berlaku inflasi dan harga emas naik. Rujuk rajah yang dipaparkan menunjukkan 2 perkara. Rajah ini menunjukkan 2 perkara. Yang pertama, kuasa membeli dolar, dan yang keduanya harga emas. Garisan ada 3 warna. Warna biru, merah dan purple. Warna biru menunjukkan kuasa membeli dolar yang menurun sejak 1900 sehinggalah hari ini. Jatuhnya agak teruk. Yang merah adalah harga emas. Harga emas menunjukkan peningkatan yang agak cepat. Seterusnya warna purple. Warna purple itu adalah arahan merampas emas. Arahan ini dikeluarkan pada tahun 1933, iaitu selepas The Great Depression 1929. So, kerajaan Amerika menggubal akta pada tahun 1933 yang tidak membenarkan orang perseorangan menyimpan emas. Satu akta yang ganjil, satu akta yang terdesak. Dan selepas beberapa ketika, iaitu 1934,
Bank Pusat Amerika, Federal Reserve Bank, mengambil keputusan menaikkan harga emas daripada 20 USD 1 ounce kepada 35 USD 1 ounce. Kenaikan sebanyak 75%. Emas terus bersinar. Senario yang ketiga, dunia dan Malaysia. Buat pertama kali dalam sejarah dunia, semua negara bergerak seiring meningkatkan kuantiti edaran mata wang masing-masing. Suatu yang tidak pernah berlaku dalam sejarah, dengan alasan untuk menyelamatkan ekonomi negara masing-masing. Alasan yang valid namun tidak dapat lari daripada kesan negatifnya, iaitu inflasi, dan kesan positifnya terhadap emas dan perak. Sepanjang sejarah, perkara ini hanya berlaku secara terpencil di negara Zimbabwe, di negara Venezuela, Weimar Republic dan sebagainya. Oleh kerana hari ini semua negara-negara dunia terlibat, justru implikasinya juga boleh dijangka akan luar biasa besarnya. Tentunya bukan hari ini atau esok lusa, tetapi sudah pasti inflasi akan tiba dan dirasai di tahun-tahun mendatang. Ditambah dengan puluhan juta manusia bakal hilang pekerjaan dalam keadaan krisis yang berlaku hari ini. Tahun-tahun di mana rakyat perlu bayar balik apa yang mereka perolehi dan nikmati hari ini. Hukum alam mengatakan bahawa apa yang diterima hari ini perlu dibayar balik esok. There is no free lunch. Peluang masih ada. Sebaiknya simpan sedikit wang untuk emas dan perak atau komoditi lain yang masih murah pada ketika ini. Sejarah berulang. InsyaAllah, sahabat-sahabat, berjumpa lagi kita di siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.